Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata wal wara'u asluhu an-nadharul balighu fi kulli syai' wal bahsu tamu an kulli syai' huwa bisadadihi min aklin wa syurbin wa lubsin wa kalamin wa fi'lin. Jadi masalah kita duk bercaranya masalah nah seorang tu yang berwarak dah. Kama dia warak tu apa dia asal warak ni? Warak ni asal dianya menilik yang bersangat teh, lagi pula menilik saat ni tu yang bersangat teh saat ni tu, yang halusi pada tiap-tiap sesuatu dan pula bahasa yang sepenuh daripada tiap-tiap sesuatu. Makna warak ni asal dia pokok dia tunyanya yakni pandai yang bersangat teh pada tiap-tiap sesuatu. Makna kita nak buat satu perkara, nak makan satu perkara, nak minum satu perkara, makna dia tu beringat sangat-sangat. Dah halusi sangat-sangat, itu dikatakan makna bagi warak dan takrif warak. Lepas tu dia kata laginya fa idza kana ar-rajulu mustajilan fil umuri. Tengok. Maka apabila adalah seorang laki-laki, seorang laki-laki saat ni tu dia tu mustajilan, dia tu gaduh. Dia tu apa lorat, gaduh lorat, bersegera ia fil umuri, pada semua daripada segala urusan-urusan dia. Dia bergaduh pada tiap-tiap urusan dia, pada tiap masalah kerja-kerja dia. Ghaira muta'annin, tiada halusi ia, tiada beramati ia dan pula tidak beramat-amati dan cakna ia pada kerja dia. Wala mutasabbitin mutabayyinin, dan tiada menetap ia. Dia saat ni tu bergaduh pada tiap-tiap kerja pada tiap-tiap urusan, dan pula dia tidak berhalusi dan bercakna. Wala mutasabbitin, dan tidak cerak ia. Tidak mensabit ia dan tidak cerak ia. Dan tidak menutupi nyata ia. Mana wala mutasabbitatin wala mutasabbitin mutabayyinin. Tidak menetapi, lagi pula tidak menyatai, dan tidak menutupi kenyataan dan keterangan. Lam yaqa' minhu, tidak hasil dan tidak jatuh daripadanya, daripada seorang laki-laki. Apabila seorang laki-laki dia bergaduh pada segala urusan dia, dia bergaduh pada segala kerja dia, dia tak ada amati pada kerja dia, dia tak ada halusi, tidak beringat, lagi pula tidak nyata cerah. Tidak mensabit kenyataan, dan tidak mencerak kenyataan, maka tidak berlaku dan tidak jatuh daripadanya, daripada ar-rajul tawaqqufun, orang panggil terhenti. Makna kata saja, terhenti saja, makna terugi saja. Wa nazarun, dan tidak berlaku daripadanya, tidak jatuh padanya tu. Wa nazarun, pandangi dan pula tilik ke fil umuri, pada segala kerja-kerja kama yajibu. Jadi bermakna kata seorang mana, laki mana dapat gaduh pada segala urusan, sama ada urusan itu dunia, lebih-lebih lagi urusan akhirat, ia bergaduh. Ia tak ada amati. Dia tidak tidak mencerak kenyataan, tidak mencerak, tidak menetap tetangga kenyataan bagi kerja saat ni, maka tidak jatuh daripadanya tawaqqufun, terhenti. Makna kata tidak jatuh pada itu oleh terhenti-hati. Makna kata situ makna dia nak buat gapo tu tak ada hati-hati. Tak ada beringat. Tak ada cakna, tak ada halusi. Dan pula tidak jatuh daripada seorang itu juga akan satu pandangi dan pula satu tilik kepada kerja. Makna kata orang buat kerja dengan gaduh, makna orang ni tak ada pandangi, orang ni tak ada hati-hati. Makna buat dengan gaduh, golek kena jatuh dalam silap. Sama ada dalam kerja ibadat, kalau kita bergaduh semaya dengan cepat lorak, mayat Allahu Akbar, baca beberapa lokok, tidak. Maka di situ orang panggil amalan dia tu saat ni tu orang panggil tidak berlaku oleh hati oleh berhenti dan oleh tilik ke. Makna tak nak salah lah amalan dia. Kalau semaya gaduh, Allahu Akbar, maya pun baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, rokok pun gaduh, iktidal pun gaduh, sujud pun gaduh. Makna kata orang ni dia tak dapat beramat-amati di dalam urusan dia, dan dia tak dapat tilik dengan cara halusi, kena ke tak kena. Lagi pula wa yatasara'u, dan bercepat ia dan bersegera ia seorang laki-laki ni ila kalamin, kepada cakap kepada perkataan gaduh.
Kalau bak wa amal pun gaduh cara wa amal. Kalau semaya gaduh cara semaya. Kalau masalah zikir gaduh cara berzikir. Kadang-kadang zikir tak ada bunyi molek, bunyi la ilaha illallah la ilaha illallah. Bunyi tak jerak. Tak ada tak? La ilaha illallah. Bunyi tak jerak. Ada bunyi bunyi apa? Orang kita depa bila gaduh pada satu kerja golek ke kerja tu tak ada terhati, kerja tu tak ada pandangnya, tak ada tilik ke, tak ada halusi dan pula tak cerak kenyata golek ke kerja ni nak salah dan nak silap. Lepas tu dia gaduh pula wa yatasara'u ila kalamin. Bergaduh pada kecek nak kecek gapo kecek tak ada mikir adakah kita kecek tu benda tu baik, adakah kita kecek benda sepatut teh. Kadang-kadang kita kecek dengan tak beringat dengan gaduh dah golek ke cakap pe tu you nak bidah klik makan kita sendiri. Sebab tu nak kecek gapo nak mikir tu nak kata gapo tu. Lebih-lebih kita orang alim, kita orang pandai, kita orang reti. Nak kecek benda-benda tak sepatut dia tak boleh kecek. Kenapa? Kerana cakap pe ni apabila turun dalam hati orang dia lekat lama. Dia tahan lama, dia lekat lama. Pada mudah ingat kita siapa? Bertahun-tahun. Sebab itulah tak boleh gaduh kepada cakap pe dan kepada perkataan. Sebab tu tua kata baik silakanlah dengan silap mulut. Silakan. Kita jalan tak payah makan, tak payah orang, kan kita jatuh, kelanja bogel. Nampak tu noning. Malu sehari dua ya. Tapi kalau kita pergi silap cakap pe, silap perkataan, silap tutur hak ni orang ingat siapa kemati kadang-kadang. Sebab tu apabila seorang laki-laki yang bergaduh kepada tutur ini nak membuat pada gapo tengok. Fa yaqa'u maka jatuhlah ia ar-rajulu al-mustajilu ataupun ar-rajulu al-mutasari'u ila kalamin tak tidak. Fa yaqa'u maka jatuh ia ar-rajulu al-mutasari'u ila kalamin. Maka jatuh dan hasilah seorang laki-laki yang cepat dan gaduh lorat ila kalamin ni jatuh fi zalali pada kesilapan dan kesalahan di dalam cakap pe. Sebab tu apabila kita gaduh berdoa pada cakap pe tak ada mikir hulu hilir, tak ada mikir dak pe belakang, golek ke cakap pe kita saat ni tu nak bawa kepada salah dah. Sebab tu kalau orang tu ya jaga, dia kena jaga. Dah kita kena jagalah cakap pe kita nak pergi kata huduh-huduh kat orang tak leh nah. Kalau kita duk buat seher mulut kita jadi tawa. Mung nanti bengau. Sedap kata orang nanti bengau. Duk jumpa mung ni pak ajar. Kita sama pak kita duk lepo nak kecek di mulut huduh Mulut dah nah. Allah mung ni otak buk gaji nah. Gananya bodoh lebih pada mana? Pada itik ye lagi. Sedap kata orang. Ni kena ingat ni. Mulut pasal ni orang tak buat kira walaupun ya aling wala ya pana orang panggil tak ada beradab kecek dengan orang. Ya pun orang nanti bengau you tu. Bengau sungguh. Pok-pok tak ajar lagi. Ni tak boleh. Baru ni kita jumpa dengan seorang tapi orang ni mati dah. Kita duk kecek dalam tu dengan mampu kita ya Allah lesuk. Kejut kita pun. Lepas Allah lesuk kita tahu. Orang lapis babo lah. Babo ni ya babo lah. Lepas tu kita jumpa dengan seorang kecek dengan mama kita situ. Babo Allah lesuk kecek kat mana silap. Mu bengau lah. Lah kita mucap banyak. Dia kata ke babo bengau namun tak reti kecek dengan orang. Tak ada kenapa ni nama ruang ni. Tak ada kena, tak ada kena bolah tak ada kena, ada kecek dengan mama itu ada apa? Membengau nak kecek tak reti. Tak ada kenapa kata bengau berat kau sebab tu orang sini kalau buka kedai pun tak lekat koli ni. Kalau buka nego pun tak lekat koli, kalau buka pondok pun tak lekat anak murid. Nah. Awak ngana bengau tu sehari-hari. Ni tak leh. Dah, kita kena jaga, pak kena jaga. Pak kita kelola tapi kelola tu jangan teruklah sangat. Nah, cakap pe kita jangan gaduh kepada gapo? Kepada nak kata, kepada nak cekak dah. Kata nanti bodoh dia teruk dah. Nah, kalau kita kata nanti bengau gila babi tu teruk lagi. Pau gap pasal-pasal ni saya ngah. Nanti babi, nanti haning ngah. Nah, orang pasal. Pada dia seher mulut dia lah ni, mulut dia jadi tawa dengan sendiri. Orang tak dengar dah cakap pe dia. Sebab tu kena patah. Ada kelimah-kelimah tak sepatut tu lah. Deh. Kita nak jaga juga. Pasal tak waktu baik pun lu kiki gigi, kiki lidah tu tak apa. Dia kena jaga juga pun ni. Apabila kita kata dengan gaduh, kata dengan tak mikir, tak fikir, tak payah belakang, maka kata kita nak jatuh dalam silap dan salah. Lepas tu orang ingat lama.
Wa ila kulli ta'amin, atas pada ila kalamin, wa yatasara'u, dan bergaduh lorak ia. Bersegera ia ar-rajul ila kulli ta'amin, kepada tiap-tiap makan ni. Dah bergaduh. Tengok makan ni gomuh halu dah. Demo holong makan ni selalu dah kahwin tak leh. Kahwin tak tolak rezeki. Aduh sedap ya. Orang tua besar jangan tolak rezeki. Jangan duk padu hari je. Rezeki jangan tolak, kerja jangan padu. Habaq tu kahwin buat amal orang tua ni. Ikut orang lopo. Makanlah kau. Tak ada kira kata perkara demo Allah mai kita tu perkara syubhat. Perkara demo Allah dak payah hidayah tu perkara yang haram, tak ada tengok dulu. Tak ada tilik, tak ada panen, tak ada tengok, tak ada kaji, tak ada isi. Makan ni daripada mana? Halal ke haram, syubhat tak bisa. Asal makan ni. Gomo straight. Beringat. Lepas tu kita kena beringat benar-benar. Kalau kita jadi orang alim, kalau kita jadi orang lebih satu hari, kita orang duduk depan orang, ni kita kena beringat sangat-sangat buku makan ni. Dia kena lah makan ni, buat ni, dia payah nak perubah. Payah nak perubah. Kalau makan ni haram, supaya arak. Dan siapa benda syubhat, orang dia mau curi orang, rapah orang. Ataupun duit ni duit risuah, ataupun duit ni duit reba, dia mau buat makan jamu sejai. Maka duit ni duit dia mau buka di bank, ataupun dok biar dia mau mik di bank, dia mau buat jamu di sejai. Lepas tu duit ni apa? Duit haram. Lepas tu kita makan, tak ada tanya soal gitu gini. Tak ada mau tahu, buta banyak, tanya banyak nak makan ke makan, terus makan sudah. Tak leh ku kena soal. Sebab kita nak tahu tu, tipai tima, tepat mari daripada makan ni tu daripada mana? Haram ke syubhat ke halal? Hak tu kita nak. Lepas tu buku makan, kalau orang kita rasa tak sedap, jangan nak makan. Supaya babah mari orang ni. Babah orang ni dah. Ya tu mari tak di. Tu mari tak di kata rasa mana? Klik buat diri, klik buat diri. Ya tu rasa sedap dah lah ni, tu rasa sedap buat mari dulu. Belai-belai je nak buat barang tu, kita besar dia suruh dok malik, dok kem, cari tip berai, babah klik buat diri, cari apa tip berai, dok kem, garai boleh segatai, berah puluk boleh segatai, berah jumlah segatai. Lepas tu semaya hajat. Lepas semaya hajat baca Yasin. Minta dengan amalan ni, dengan buat barang-barang ni, minta itu hambatkan hatu setan yang ada dalam kawasan pondok babo ni. Belai-belai budak duk cari tip berai. Belai-belai budak duk cari bunga mali. Deh. Timbul berlaku benda tak molek dah. Masuklah diri ya. Aku tak mudah, tak sedok dah sini. Lepas tu kita tanya tu babo ni ada makan barang banyak dah babo. Dia kata, ya pun tak tahu juga tu masa dulu orang ke dia makan belaka. Tak ada pilih kata asal tu demo kira tu molek belaka, makan belaka. Pas makan ada benda tu demo banyak tim bunuh, ada dalam tu demo capung hambu mati bunuh, dalam tu ada demo buat macam-macam. Lepas tu kita pergi makan. Hak ni kalau kita makan beg ni tubuh kita tak segar, tubuh kita tak sihat. Kalau kita pergi makan benda subhat, benda haram, hati kita gelap. Bawa pada malas semaya, malah mengaji, malah nak baca Quran. Kita ceklah. Kalau kita makan barang cuma banyak, golek ke kita nak bakit bangun semaya ya malah. Kadang-kadang kita nak buat amal wasa berat. Kadang-kadang nak baca Quran asal. Puca daripada mana? Puca daripada ingin kita, perut kita ni, maidah kita, duk masuk benda syubhat, benda haram banyak. Sebab tu kita malas semaya. Sebab tu kita malas zikir. Sebab tu kita malas nak bergerak tu tengok buat amal ibadat. Sebab tu kena cuma. Kalau barang dia mau buat tak molek, golek ke tubuh kita tak sedar. Kadang-kadang jadi panas pedai. Kadang-kadang panas di dada, sakit kepala, nak tidur malam tak boleh. Puca apa? Makan benda tak molek tu. Sebab tu kena beringat. Lepas tu benda tak molek lagi, takut banyak. Membawa pada masuk dalam. Payah nak perubah. Payah nak buat tu baik. Tu sebab tu kena beringat. Budak-budak ni nak makan gapo. Kalau kita orang duduk depan dah, kita orang duduk jadi depan orang, duduk jadi pemimpin orang, patut kita kena beringat. Bukan kita tak saya makan barang ni, kita cek dulu. Kita raksi dulu. Kita periksa dulu. Barang ni molek ke tak. Dia mau buat tu, dia mau senyum pada kita, manis pada kita. Tapi, dia mau buat racun lah tu. Dia kena racun. Payah. Duk-duk darah tu baik. Kok gigi. Duk-duk jadi biru di kuku. Duk-duk tu baik darah toko-toko dalam mulut. Dah apa? Dia mau buat racun. Sebab tu kita kena beringat makan ni kita tu. Takut jatuh dalam ni dah. Tu dia. Wa ila kulli ta'amin, dan kepada tiap-tiap makan ni fayaqa'u, gaduh doa pada makan ni fayaqa'u, maka jatuhlah ia seorang laki-laki al-mutasari'u ila kulli ta'amin, jatuh
fil harami di dalam perkara haram. Golek ke orang ganduh buku makan, golek ke orang ni nak jatuh le benda haram. Wasyubhati dan pula jatuh dalam benda jadi keliru. Apa benda kesamaran? Apa syubhat? Yakni perkara yang duk keliru di antara halal dengan haram. Supaya nak tengok ni kita kata halal. Nabi kata innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma, dan di antara halal dengan haram umurun mutasyabihatun, di antara halal dengan haram ada perkara satu lagi panggil yakni perkara mutasyabihah. Apa perkara-perkara syubhat? Mana? Kita kata halal. Halal ni cerak dah. Misalnya kita kerja titik peluh kita, lepas tu dia mau gaji kita sehari 305 ataupun 400. Hak ni halal cerak-cerak. Mana haram? Haram ni kita tahu duit reba. Haram ni kita rapah duit orang ataupun kita tipu dan nego. Ataupun duit syubhat ni duk keliru. Haram ke halal? Duk khilaf di antara ulama-ulama. Haram ke halal duit macam ni? Duit gana weh? Duit ada syubhat ni gana? Supaya ni kata setengah duit riswah. Duit orang wi masalah ke apa? Yakni bui kan masalah serobohkan gapo butir. Hak ni tengah ulama kata boleh, setengah ulama kata tak boleh. Hak tu dia panggil duk syubhat tu. Ulama kata tak boleh kita ambil riswah. Kata setengah ulama kata kita boleh ambil duit demo wi kita. Mana demo sedekah kita semua hajat. Boleh. Kata setengah tak boleh. Tu orang panggil duit duk jadi keliru tu. Duit duk jadi kesamaran di antara halal dengan haram. Pak kita warak ingat tu tak sampai tu beringat dah. Jangan duk masuk dalam rumah kita benda syubhat banyak weh. Wa kadzalika, dan seperti dimakan itu. Apa dimakan itu dalam weh? Dia kata wa kadzalika, dan seperti dimakan itu. Nah dimakan mana? Dimakan kata dalam ai mithlul wuqu'i fi zalali wal haram. Seperti seumpama jatuh seorang yang bergaduh pada masalahnya makan ni, bergaduhnya pada masalah cakap tu mislul wuqu'i fi zalali wal haram, yakni seumpama jatuh seorang laki-laki di dalam kesilapan dalam cakap dan pula dalam perkara yang haram itu. Gapo dia? Fi kulli amrin, pada tiap-tiap perkara dan tiap-tiap urusan. Tengok mulai. Fa yufawwituhul alwara'u, maka meluputlah akan dia, akan seorang itu al-wara'u, oleh sifat wara'. Jadi kalau kita bergaduh pada makan ni, maka meluput akan kita oleh wara'. Kalau kita bergaduh pada makan ni, maka meluput akan kita oleh wara'. Kalau bergaduh kita pada cakap maka meluput akan kita oleh wara'. Kalau kita bergaduh pada makan dan minum, pada pakaian, tak ada tilik hulu hilir. Sebab al-wara'u asluhu an-nadharul balighu fi syai'. Yakni warak-warak tunya yahumiyah, yakni kita pandai dengan halusi, dengan bersangat pada tiap-tiap sesuatu. Harta ni daripada mana ni? Baju ni daripada mana ni? Makan ni daripada mana? Nak kecek gapo beringat. Ni orang panggil pokok bagi warak. Tapi apabila seorang tu bergaduh pada cakap bergaduh pada makan ni, bergaduh pada perkataan ini membawa meluput akan seorang itu oleh sifat warak. Orang ni tak warak weh. Kalau bergaduh pada makan, orang ni tak warak. Kalau bergaduh pada cakap, orang ni pun tak warak. Kalau bergaduh pada makan ni, minum ni, orang ni pun tak warak. Nak warak kena beringat. Lepas tu warak tu banyak macam. Kalau kita nak warak di dalam makan ni, kena raksi, kena periksa dalam time makan ni. Kalau nak warak pada cakap jangan duk sehel sangat mulut kita pada perkataan yang tidak berfaedah. Sebab tu Nabi kata min husnil mar'i, min husni mar'i tarku ma la ya'nihi. Daripada keelak seorang muslim ni, dia tinggal benda yang tak berfaedah. Dia tinggal benda yang tak berguna. Gambar gapo tak berguna, dia tinggal. Ni orang panggil asal bagi warak. Jagalah. Nah, warak bagi tu kita banyak bahasa. Kalau mula tak ya suruh kita faham macam ni, warak ya duduk kedai kopi, dia tak kapi ya. Baju ya molek-molek ya kutik guting be. Kita tengok ya, gana guting apa ya baju ya. Kutingnya ya tak nampak molek-molek takut demo cung kita, demo puji kita hidup kemai ya tak? Kerak baju ya. Jadi ya bulu ya pakai baju. Kalpah datang ni kadang-kadang orang dakwah jumpa dengan jadi faham macam. Ya duduk kedai kopi, pas duduk tinggal ya tak ada sila nak, ya duduk tinggal. Duk makan tutai kan, duk makan teh bla-bla. Orang dakwah mai duk bayar dia orang lah kata apa, dia tak tahu tu.
Bayi ya tanya satu soalan tanya, nengung nemo tu pun. Kau duk baca kitab puluh-puluh buah sehari, tanya satu soalan. Kalau nemo ni dapat maya tuan mulia pada petang ni kita ada majlis agama, majlis bayi. Maka harapnya kita pakat-pakat pergi masjid belaka sebab kita hari ni nak fikir buku imi ammah tuan-tuan yang mulia. Buku imi. Nak fikir buku imi dak ammah. Sebab kita imi ammah kita lah ni lemah sangat-sangat deh. Nya tanya gapo imi? Imi tu gapo? Jawab tak leh kan. Imi gapo tak imi dia tanya. Mau tak tahu kok tak imi tapi kita nak cari imi lah ni. Ni. Sebab tu dah warok yang pasing tu. Warok tu yasu ni pasing tak pakai piyah gadai-gadai, buat kalpah, lepas tu makan tak ada karik, duk tak ada karik, buat mutu pering dah. Kadang-kadang mau tak tahu kata ya tok guru. Kalau warok mula buah kita dalam ya pasing lain sikit. Ya pasing masalah warok ya tu, pasal kita tok guru duk buka pondok betul. Nah, kita tengok mula tok jah bukit kita warok pasal pakai kain biru, pakai tali kok ni piyah tak akal baju yak pun kadang ada cari kocek kadang dah pakai lepas sama tu warok sini tu. Tak supalah kau kalau kita tengok tu setengah-setengah daripada Syekh Rozak tengok lagu banyak dah kita duk tengok-tengok tak supa warok. Tapi hakikatnya nak tinggalkan benda syubhat, nak tinggal perkara yang haram, patut tak kerja benda haram, tak kerja benda syubhat. Ini arti kata orang tu warok. Nah, sama ada le makan ni minum ni cakap apa semuanya jaga. Wa ayyu khairin fi ibadatin, yang mana kebajikan dan bermula mana kebaikan fi ibadatin, pada ibadat. Yang mana ibadat, yang mana kebajikan pada ibadat bila wara'in, dengan ketiadaan warok. Awak amal ibadat tak ada warok. Buku mi'asmaya pun tak cuma, buku takbir pun tak cuma. Ni warok lah kau ni. Kalau kita warok bak semaya, makna di asmaya kita jaga dah. Mi'asmaya molek, bilah molek weh. Buat ngaji semua, buat ngaji pondok ni. Jaga buku asmaya mik wi molek. Jangan buat gaduh dek-dek semua. Kalau kita buat gaduh-gaduh semaya kita tak sepenuh, semaya kita tak sah. Mi'asmaya bilah molek. Lepas tu baca doa. Doa yak semua-semua dah. Tapi kena buat amal. Benda mudah tapi buat amal payahnya. Hei, benda mudah lah kau. Semaya tak payah no. Tapi nak widai Jumaat semua payah. Hei, zikir pahmaya tak payah. Tapi nak buat semua pahmaya. La ilaha illallah. Payah. Supaya tak nak kata la ilaha illallah. Tuhan jadi la ilaha illallah. Dia boleh kata la ilallah. Mati la ilaha illallah. Dia tu masuk syurga. Tapi nak boleh kata tu. Berat mulut, payah. Luar belana tapi payah. Sebab tu nak warok lewat asmaya. Mana cuma lewat asmaya. Tu mana warok lewat asmaya. Warok dalam basuh tangan. Warok dalam komo. Komo tu klok-klok wisapa ai sini. Kalau komo pre tu orang panggil tak warok mana lagi. Warok mana? Kita buh alam mulut. Kita mata-mata. Kita klok wisapa dalam ni. Kuat keruh. Itu baik dengan rohak. Tu baik dengan leneh. Tu orang panggil warok amat di dalam masalahnya kita berkomo. Istingsyak kita buat air hidung, buat air serok naik, we naik sapa batal. Kalau luar ni sunat dah tapi kita we sapa le batal, sapa kepada otak ni. Ni orang panggil warok di dalam serok air ke hidung. Lepas tu kalau warok mana cuma, warok ni mana cuma. Cuma le makan, cuma le tidur, cuma le kata cuma dalam perkataan, cuma le makan. Basuh muka cuma we. Basuh muka jangan nak buat tak kena budak-budak ni. Basuh muka we kena molek. Dak oyah mo, tenyih semua ni. Tenyih molek. Ni sunat ni. Hak ni sunat. Tenyih kok ni sunat. Ada apa ni wajib. Ni wajib. Ni celah ni kok ni. Ni paling sunat. Pak kita cuma sikit cara basuh kita tu. Cuma we kata molek. Tu orang panggil cuma. Ni orang panggil warok limit asmaya. Dalam warok tu sebab dikata yang mana kebajikan pada ibadat dengan tanpa warok. Tak ada warok. Makna tak cuma lah ibadat. Mana kebajikan? Tak ada. Wak mi asmaya. Wak lepas-lepas. Komo. Lepas-lepas. Istinsyak. Lepas basuh muka. Lepas basuh tangan. Hak ni orang panggil. Tak ada kebajikan bagi ibadat kita. Jaga. Wak we kena. Ngaji dah. Wak we kena we. Wak sikit tak apa. Tihai terima 2 rakaat. Allah cekak dah akhirat esok. Cukup makan dah lah syurga. Maya 2 rakaat. Maya isya saat ni 4 rakaat. Usalli fardal isya 4 rakaatin makmum. Wak we kena. Asmaya kena dah. Sudah asmaya pakaikan cuci dah. Cek cuci dah kain. Kain ni masuk jambe, kain ni wak seher, kain ni main bola, kain ni wak tidur. Hak ni juga wak asmaya. Ni orang panggil tak warok pada pakaian. Tak cuma pada pakaian. Kena jaga. Pakaian pun kena cuci sikit.
Kain dalam pun cuci, baju dalam pun cuci, baju luar pun kena cuci. Ni orang panggil baru nak ada kebaikan dalam ibadat kita. Dah. Lepas tu yang kata laginya wa iza kana fi khaslatil inqita'i am manazilil khairi wa hirmanil hajati wa halakil muslimin wa halakihi. Tengok. Wa iza kana, dan apabila ada fi khaslati al-inqita'i, pada perkara yang terputus. Satu sifat yang memutuskan, satu sifat yang mengkeratkan, satu sifat yang menjauhkan an manazilil khairi, daripada segala pengkat-pengkat kebajikan. Jadi ada pada satu sifat, satu perkara yang memotong, yang memputus, yang mengkerat, yang menjauh ia daripada martabat-martabat kebajikan. Mana kau sifat tu? Sifat tinggal warak tu, orang panggil menjauhkan kita daripada kebajikan. Sebab akhirat esok ni, ilmu ni orang panggil tatbik di dunia. Ilmu kita ngaji ni, nak semayalah mana? Nak puasa lah mana? Nak rokok lah mana? Nak basuh tangan lah mana? Nak basuh muka? Ni orang panggil ilmu untuk kita pakai di dunia. Hak ni pakai kerja dunia. Lepas tu ya Allah Ta'ala nak beli kita dengan kita bersifat warak dan kita berakhlak. Orang akhlak, orang yang berwarak, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala saya. Lepas tu orang mana wa amal dengan warak, maka ditimai di atas mizan neraca Allah Ta'ala, amalan ia sangat-sangat berat. Yakni seorang buat amal ibadat semaya 2 rakaat dengan keadaan dia warak. Dia cuma lemik asmaya, dia cuma lem qomo, dia cuma dalam basuh muka. Bakal takbir dia Allah, dia cuma lem semaya dia. Maka amalan dia 2 rakaat ni sangat-sangat berat pada timbangan mizan, pada timbangan di neraca Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kali kita buat amal tak ada cuma, tak ada warak, makna amalan kita rengeng rapung di akhirat esok. Sebab tu nak sapa pada pengkat kebajikan, pengkat yang tertinggi, perlu kepada al-wara'u. Wa hirmanil hajati. Dan dengan sifat kita tinggal warak ni, pertama sekali menjauhkan kita, memutuhkan kita daripada martabat kebajikan. Martabat kebajikan. Wa hirmanil hajati. Dan menegah akan segala hajat-hajat kita. Hajat kita nak gapo, golek ke Tuhan payah nak beri. Kita cerita gapo, payah Tuhan nak gapo, nak tunaikan. Lagi pula wa halakil muslimin, dan membinasa akan orang-orang muslimin apabila ia tinggalkan sifat warak dalam ibadat, dia tinggal warak, maka binasalah orang-orang muslimin. Wa halakihi, dan kebinasaannya, kebinasaan bagi al-mu'arrajuli al-mutasari'i fi aklin wa syurbin wa kalamin wa ta'amin. Orang yang bergaduh, seorang yang bergaduh pada makan, bergaduh pada minum, bergaduh pada kata, bergaduh pada cakap, maka binasalah seorang itu. Thumma khatari fautil wara'i alladhi huwa ra'sul mali. Kemudian bahaya luput tetengah warak ni, kebahaya thumma khatari. Ada satu sifat yang memputus daripada manazilil khair, martabat kebajikan, dan pula satu sifat ni juga dia memputus kepada an khatari fautil wara'i, daripada telitasan dan kebahayaan terluput warak. Apabila seorang saat ni tu dia saat ni ada sifat ni bergaduh dalam wa'amal, bergaduh di dalam taat, bergaduh dalam kebajikan, bergaduh dalam makan, maka dengan sifat ni juga membawa pada kebahayaan, meluput akan warak. Warak mana? Alladhi huwa ra'sul mal, yang ia warak ni dikatakan kepala modal. Kepala modal nak? Kepala modal di dalam wa'amal ibadat. Jadi nak wayak kata kepala modal dalam wa'amal ibadat ni gapo dia weh? Ialah al-wara'u. Kalau orang panggil kemala modal dari kita menega, ialah kena pada duit kita yang amat banyak. Duit kita 1 juta, maka duit 1 juta orang panggil ra'sul mal. Yakni kepala modal untuk kita nak buat menega, bukan jual rocek ke, jual min ke, jual jual bagai plastik ke. Yakni perlu kepada kepala modal ialah duit. 1 juta, 2 juta, 3 juta.
Kemudian kepala modal bagi kita nak beribadat kepada Allah. Patut kepala modal ni kita kena jaga apa? Warak. Maka warak ditepati, disupai dengan masalah supa kepala modal. Maka kita nego, kita kena jaga. Jangan duk makan ko, jangan duk pakai kepala modal. Siapa-siapa nego kalau makan ko, jeng lah kata. Ikut nego dunia, nego jual, nego gapo masak barang plastik, nego min, nego barang rocek barang gapo. Kalau nego siapa makan ke, nanti himbuhlah. Nego tu tak naik. Sebab apa nak? Buka barang rocek. Tak pandai nak jaga. Anak pun makan situ baik, tak ada bayar. Kita sendiri pun nak make cicak, nak make garam pun make situ tak ada bayar. Nantilah jual barang habis duit tak ada. Bayar. Asal modal kita tunggu 100,000. Beli-beli barang jual-jual habislah kau kata lah. Tapi ada 50,000, tak dapat 100,000. Tak ada nak sampai 150,000. Kalau 120,000 mana hak laba 20,000, hak modal, hak palaku 100,000. Pasti dia jual-jual barang habislah kita. Tapi kau dah 50,000. Makan kau tak? Makan kau. Apabila makan kau gani nego, nanti kedai kena kata. Tak ada nak himbuh kak. Apa supaya tu kali kita nego, kita tinggal warak. Kita nego lah ibadat. Mana seolah kita menego dengan Allah Ta'ala ni. Makna kepala modal hak yang penting sekali. Kepala modal hak yang menego dengan Allah Ta'ala ni. Yakni waruk. Waruk lah mi asmaya. Waruk lah pakai. Kena tanya pakai orang ke. Apa orang ke. Pakai kita sendiri. Kita beli dengan duit kita sendiri. Lepas tu mana salah jadah cuci ke tak cuci. Makna kata waruk. Ni kepala modal di dalam ibadat kita pada Allah. Kalau kita tinggal kepala modal ni. Makna kata ibadat kita tak sempurna. Dah. Tinggalkan kepala modal selegaklah penegak kita dengan Allah Ta'ala. Fahaqqalil insani. Maka sebenarlah dan sungguhlah lil insan bagi seorang manusia itu. Maka sebenar dan berhak bagi manusia itu ayyah tammalaha. Bahawa mempenting ia al-insan. Laha baginya bagi ra'sil mal ialah kata al-wara'i. Maka membila penting ia. Tengok dalil kata gapo fa haqqa yakni ai wajaba pasti dan wajib lil insan bagi manusia. Gapo dia manusia dia kata dalil al-muridi manazila al-muridi li manazilil khair wal istiqamah dalil. Maka sebenar dan wajib bagi manusia yang kana ia al-muridi dalil yang kana ia limanazilil khairi wal istiqamah akan segala martabat bagi kebajikan. Nak pada martabat yang tinggi lah kebajikan. Nak pada martabat istiqamah. Wajib dia apa? Ayyah tammalaha. Bahawa mempenting ia al-insan laha baginya bagi lil khaslati allati al-afatul arba'u. Dia kena penting benar. Daripada perkara sifat-sifat yang membawa akan binasa di dalam buat amal ibadat kita. Apa dia? Daripada 4 perkara dulu. Apabila seorang tu dia buat amal ya saat ni tu apa? Gaduh doa dalam ibadat. Nak martabat tinggi selalu dalam ibadat. Maka lagu ni orang panggil bergaduh dalam ibadat membawa kepada 4 binasa. Yang pertama ia gaduh pada martabat. Yang kedua ia saat ni tu apa? Hajatnya kepada Allah nak itu terima selalu. Yang tiga dia saat ni menzalimkan manusia dengan gaduh berdoa minta manusia tu binasa. Dah kan? Dekat tu. Wa islahin nafsi ba'daha dan pula dengan membeki akan diri ba'daha kamadian daripada mana ai ba'da izalatiha selepas daripada hilang sifat-sifat yang membawa pada binasa maka dia mengislahkan diri bekikan diri wallahu waliyut taufiq dan bermula Allah Taala jualah Allah Taala hajar dalam kewe Allah Ta'ala saja waliyut taufiq ialah yang merentahkan taufik bimannihi dengan nikmatnya nikmat Allah wa fadlihi dan limpah kurniaannya kurniaan Allah. Sekat tu dulu kami kata wa ammal kibaru sekat tu dulu panjang dah. Kita lihat ni pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka tafsir pula. Masa sikit-sikit kara dah. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun.
qalu inna arsilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Ni buat malaikat turun langit mai jumpa dengan Ibrahim, mai ziarah Ibrahim nak yak berita kesukaan kata Ibrahim nak dapat anak ialah dikatakan anak yang sangat-sangat alim, yang banyak ilmu agama ialah Ishaq. Lepas pada tu demo ni nak pergi nak jumpa Ibrahim. Ibrahim duduk di Palestin mari jumpa Indonesia. Lepas dah tu nak menuju pergi kepada kaum Lut. Tengok. Qal berkatanya Ibrahim, "Fama khatbukum?" Maka apa cerita kamu? Hei Rasulur Rabbik, yakni khagaba, yakni dhaifi. Gitu. Qal berkata Ibrahim, "Fama khatbukum?" Maka apa ceritaan kamu? Yani sya'nukum kalakuan kamu. Dhaifi, hei tetamu kun duyufi. Ayyuhal mursalun, wahai orang yang diutuskan mereka itu oleh Allah. Qalu berkata mereka itu dhaifu Ibrahim ataupun al-malaikah, hak 13 orang ataupun 10 orang ataupun 3 orang termasuknya Jibril. Kata ana, inna arsilna ila qaumin mujrimin. Kata malaikat, qalu berkata al-mursalun ataupun rusul rabbik ataupun dhaifu Ibrahim. Kata ana, berkata mereka itu inna, sesungguh kami ni, kami rasul ni, kami mursalun ni, diutuh, diarah, disuruh oleh Allah ni, arsilna, utuh engkau akan kami, yakni Allah utuhkan kami, ila qaumin mujrimin, gi kepada gulungi, gi kepada satu puak dan kumpulan mujrimin, yang jahatlah mereka itu. Jahat tak? Mau jatuh. Jahat tak? Allah ni pada mau jatuh, tino mo tino. Apa ni bahu syurga tak? Anak royak tu Tuhan putuskan. Tapi kalau dia tak taubat dosa dia, maka dia akan masuk dalam neraka dulu. Kena bakar. Itu rahmat Allah. Kalau Tuhan nak masuk syurga pun tak ada apa dengan amalan baik dia. Nak kata kan? Fok tino sama tino dosa tak dosa. Fok jatuh sama jatuh berdosa tak berdosa. Patut tino jatuh duk tak nikah berdosa tak berdosa besar weh. Zina. Patut parak ya akhirat Isa. Oh besar pada batinnya. Dia pakat dia heret daripada masyarakat. Bahu busuk lepas. Ulat dohong wow di atas farat kalau tino, kalau jatuh wak sepuluh batinnya. Jalan. Ulat dohong bau busuk lepas. Dia mau kata, farat dia ni, zakat dia ni, bau busuk bangan ni. Itulah mu nak kenal kata fodok tamu kau bombi wahai berzina. Wahai mau jatuh lewat jatuh tino mau tino mu tengok tak tu. Akhirat Isa, gawa ulat lalak duk berong di atas farat dan zakat dia. Pas kita nak mati tak? Kena mati belakang kok ni. Lepas tu nak bertaubat lah ni. Fok hadut berlaku lagu ni. Dia kena bertaubat dengan Allah. Baru dia nak lepas. Kalau dia tak bertaubat, dia tak sesat. Oh, dia saat ni tu akan masuk dalam neraka. Itu serah pada Allah Ta'ala. Hukum tu, hukum Allah. Supaya ada pondek tu baik dah berita ni. Anak tu urus sebelah balik Bukit Tamu. Dia kata, Amor ni tak biasa. Mak dia sunat. Tahu siapa cukup. Tak biasa. Sekat hidup ni. Ni umur 40 lebih. Tapi Tuhan hidayat dia. Dia kata dia ni. Kalau duduk lagu ni. Teruk kat dia ni. Ya anak tu guru. Lepas tu mikir mari. Bertobat dengan Allah Ta'ala mari. Sesat. Lepas tahun ni dia kata boleh main tawar cukup. Lepas dia pun teriak tak sirah. Sebab pucuk apa dia jadi pondek. Dia adalah royak sebab dia nak jadi pondek tu. Deh. Lepas tu nya. Kami nak pergi kepada kumpulan yang jahat. Kumpulan yang zalim. Kumpulan yang berdosa. Kafirin. Siapa dia mujrimin? Kafirin ialah kena pada orang yang kufur pada Allah. Ai qaumi Lutin ialah kena pada kaum Lut. Kami nak pergi binasa utuh kami ni. Allah Taala utuh kami pergi pada kaum yang mujrimin, kaum yang jahat, kaum yang zalim, kaum ada kafirin. Siapa dia kafir ketika ni? Kaum Lut ialah kena pada kaum Lut. Kami utuh ni. Diutuhkan oleh Allah akan kami kenapa? Li ihlakihim, kerana nak membinasalah oleh kami akan mereka itu akan kaum Lut ataupun kaumin mujrimin. Kami nak binasa mereka. Binasa tu apa tu malaikat ni kata Lut mung hidup suku dah kerana aku nak colek bumi sini. Pak malaikat dia besar, Jibril dia besar, pak malaikat lain pun besar. Korek tu lebih pada maiko gue. Korek patak korek. Pusing hak patak buat naik ke atas. Jadi gitu. Hak patak jadi kot tu. Lepas tu gemah turun tu, hak patak naik ke atas, hak bawah naik ke atas, hak atas turun ke bawah. Gemah lekom.
Binasa tak? Maka binasa. Tengok tu, dia kata. Kami utuh gi apa utuhkan kami gi pada kaum yang mujrimin supaya kami nak membinasa kaum Lut. Illa ala Lut. Malaikat kami tak membinasa daripada keluarga bagi Lut. Ala Lut sebab apa tak boleh nak kata ahla Lut. Ya lafaz ala ni diitlaq diistimal kepada keluarga yang mulia. Supaya ala Fir'aun, ala Lut. Supaya keluarga kita nak itlaq dengan ali tak boleh nah. Pokok kita ni ahli keluarga aku. Kita nak kata ali. Boleh tak? Jawab kata tak boleh. Sebab keluarga kita mulia tak sama dengan keluarga bagi kaum Lut ataupun keluarga bagi Lut, keluarga bagi nabi-nabi. Illa ala Lut, malaikat illa ala Lut, malaikat keluarga bagi Lut. Nah, malaikat aku tak binasa. Mu tak usah bimbang Lut. Kami tak membinasa akan keluarga engkau. Kami tak binasa keluarga engkau Lut. Wa inna sesungguh kami yakni malaikat dhaifu Ibrahim hak mari jumpa dengan Ibrahim jadi tetamu Ibrahim ni. Inna sesungguh kami rusul rabbik ni al-mursalu diutus oleh Allah ni la munajjuhum. Hati sema'i tu. La bukan fi'il madi la munajjuhum tu isma'i. Kami dan sesungguh kami ni la munajjuhum nak mempelepas oleh kami akan mereka itu daripada azab Allah, daripada menggepar bumi dan balik bumi. Kami melepaskan akan keluarga bagi Lut saja. Adapun kaum Lut hak zalim, mai jatah sama jatah, berdosa lewat sama jatah sama jatah. Siapa Lut bertawak anak tinok pun ni tak usah. Anak tinok Lut jangan. Lut kata mi anak tinoku lah pada mudok main kok punggung, dia kata mi anak tinoku nikah. Tambah pun ni. Dia tak sedar. Deh. Sebab itulah Tuhan dan malaikat kata keluarga Lut saat ni kami tak membinasa, innala munajjuhum, kami mempelepas akan mereka itu daripada bala dan azab Allah Taala ajma'in, sekalian mereka itu sekalian bagi keluarga Lut. Keluarga bagi Lut. Kenapa boleh kami melepaskan mereka itu daripada azab Allah, daripada menggepar bumi, daripada membalik bumi? Li'imanihim, kerana beriman mereka itu kaum Lut ataupun ahli Lut. Kerana mereka itu keluarga Lut ni dia beriman kepada Allah. Dia tak main jatah sama jatah. Adapun daripada kaum Lut main lewat jatah sama jatah, main kok punggung weh. Main kok dubur weh. Maka sebab tu kaum dia tu dibinasakan oleh Allah dengan sebab para malaikat yang Allah Taala utuh mari ke bumi. Malaikat keluarga Lut. Keluarga Lut kerana dia beriman pada Allah, dia tak mainkan lewat. Illam ra'atahu. Tengok ni. Malaikat isterinya, isteri bagi Lut. Isteri Nabi pun karut juga weh. Sebab tu puak ni. Cuba puak demo tengok. Kalau tok laki juru tapi kalau bini jahat, anak boleh kena jadi jahat. Tengok dia. Kalau misalnya kita tengok lelaki lah juru soleh lah, jalan sumuk saat ni tu tak mampu, juru tok laki. Tapi bini karuk zoling jahat. Golik ke anak saat ni tu pun nak jadi jahat, adalah setengah-setengahnya. Tapi kalau tok kaki tu mabuk pening tak ada berhenti-berhenti. Tapi bini salihah, imra'atun salihah, golik ke anak ni nak juruh, dia tak nak turut mana pok dia tu. Sebab tu kita nak pilih orang tino tu jadi molek, jadi salihah. Dia baru anak kita nak jadi salihah. Tengok sini ni kita tengok isteri bagi Lut, isteri bagi Nabi Nuh, semua ni deraka kepada Nabi. Tengok supaya isteri bagi Nabi Nuh, kan Nabi Nuh kata, ya bunayya irkam ma'ana. Hei anakku, mari naiklah kapal sekali dengan aku. Tak apa ya, ayah nak kapal dengan kawan-kawan fok ya tu dia lah. Amo nak duduk dengan mik ni di atas pocok bukit. Tak apa, tak gelar dah ya. Dia turutnya mok ya, turutnya bini yang jahat tu. Illam ra'atahu, malaikat isterinya, isteri bagi Lut, qaddarna, kami nak mentakdirkan, kami nak mensakatkan, innaha, sesungguh bahawasanya imra'atahu, isteri bagi Lut ni, laminal ghabirin, sesungguh setengah daripada orang-orang yang jahat. Dia tu terkekal, mana al-baqina fil azabi, terkekallah dia tu setengah daripada orang yang kekal fil azabi, di dalam azab dan siksa Allah, likufriha, kana kufurnya, kufur bagi imra'atahu, kana kufurnya isteri bagi Lut. Tengok lagi.
falamma jaa ala lutin al-mursalun qal innakum qaumun munkarun. Ha ni kata. Falamma jaa ala lutin, maka tak kalau datang akan keluarga bagi Lut. Datang gawa dia ala lut, yakni ai lutin. Ha keluarga bagi Lut lah. Al-mursalun, oleh para malaikat yang turun mai ke langit untuk membinasakan kaum Lut. Ha datang akan keluarga Lut, mai kecek dengan keluarga Lut macam mana? Qal, berkatalah ia Lut, lahum bagi mereka itu, bagi al-mursalin. Lut pun kata apabila malaikat mari daripada langit selepas pada ziarah akan Ibrahim, jadi tetamu Ibrahim, mai jumpa dengan Lut, mai kecek dengan Lut. Lut pun jawab, innakum qaumun munkarun, sesungguh kamu, hei kaum aku. Kaumun ialah satu kaum bagi Lut ni. Munkarun, orang yang diingkar akan mereka itu. Orang yang diingkarlah oleh mereka itu al-qaum. Jadi Lut duk kecek dengan malaikat, duk royak pada malaikat, kata kaum dia satu kaum yang ingkarkan tetengah agama, tetengah syariat, tetengah masalah kehendak Allah. Mereka kata, ingkar, aku royak gapo ya ingkar, aku royak gapo ya tolak, ya tak terima. La a'rifukum, dan aku tidak kenalkan akan kamu. Jadi kata Lut bagi mereka itu, bagi al-mursalin, innakum sesungguhnya kaum munkarun, satu kaum yang diingkarkan akan dia. La a'rifukum, aku tidak kenalkan kamu. Qalu, gini. Qal, berkata ia Lut kali lagi, lahum bagi mereka itu, bagi al-mursalin. Ni Lut tak kenal lagi puak ni, supaya Nabi Ibrahim tak kenal bagi malaikat yang turun langit main nak uyak cerita kata nak dapat anak bagi Ibrahim. Maka Lut pun tak ada kenal, kata ni malaikat daripada aduk seka, kata kaum-kaum dia. Maka dia Lut tak kenal. Lut kata mana? Innakum, sesungguh engkau, sesungguh kamu al-mursalun, kaumun munkarun, satu kaum jadi ingkar akan dia. Satu kaum jadi ingkarkan akan kamu. La a'rifukum, aku tak kenalkan kamu, kata Lutnya, aku tak kenal puak-puakmu semua ni. Qalu, berkata mereka itu al-mursalun, yakni orang-orang malaikat diutuskan oleh Allah ni. Bal ji'naka, jawab malaikat puak-puak dia 10 hari ataupun 13 hari ni jawab. Bal ji'naka, bahkan datang oleh kami para malaikat ni. Sebagai datang kepada Allah ni, akan dikauhilu bima kanu, dengan barang yang adalah mereka itu. Siapa dia? Ai kaum muka, kau engkau duk lewat sama sendiri, duk main jatuh sama jatuh, duk main kot dubur ni. Bimakanu, dengan barang yang telah usah yang ada mereka itu. Ai kaum muka, fihi, padanya, pada barang. Bagi gapo ya duk buat ni? Makanu ai minal liwat gitu. Makanu fi ai minal liwat, daripada lewat laki sama laki. Kami datang, kami mari jumpa dengan engkau dengan sebab barang, sebab lewat yang adalah mereka itu kau engkau, padanya pada kami mari kerana tu Tuhan hatta buat kami mari ke bumi ni hello untuk nak binasa dengan sebab barang kau engkau duk buat kerja tu. Gapo dia? Daripada lewat main kod dubur tu. Kami turun main ke langit sebab tu. Puca tu, kih tu, kami kena turun mari kepada bumi ni, diutuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kau tu dah kau engkau tu duk main lewat sama jatuh. Deh, kerana tu yamtarun yashkun, yang duk mengadu-ngadu, mereka itu mengadu. Lu atau menjangi duk main lah jatuh sama jatuh, nama ke azab Allah Taala turun tak khabar lah. Bila azab Allah Taala nak turun, Allah tu kawan ni duk tunggu belah-belah ni. Dia menyanyi pun dah. Dia rosak yak dia supaya Nabi Nuh royak. Mengingat kila pakat berimeh pada Tuhan, berimeh nama natilah azab Allah Taala mari. Mu tak ada nak kira lah, mu tak ada nak mari kawan nak tengok sekali. Kawan rasa nak terang gok azab Allah Taala macam. Kau duk pergi ni, duk mengadu-ngadu nak kepada azab Allah Taala. Wa huwa, dan ia. Dah. Ia gapo dia bagi dia mengaku ni. Wa huwa, dan ia makanu fihi, barang yang telah ada mereka itu pada barang sani, yamtaru, yang mengadu-ngadu ni. Al-azab, ialah azab Allah Ta'ala. Wa atainaka bil haqq, dan datanglah kami, kata malaikat al-mursal, akan dikau hilu bil haqq, dengan kebenaran hilu. Wa inna lasadiqun, dan sesuatu kami ni benarnya pada cakapan kami.
fi qaulina, pada kata kami tu benar. Bukan kami kecek bah dah. Tuhai hata kami dengan sebab bagai kau angkau duk kerja, yakni daripada lewat lagi pula duk mengandung-mengandung tertengah nak kepada azab Allah, sebab tu kami turun mari hidup. Deh. Fa asri, maka hendak sembunyi engkau hidup. Engkau sembunyi, engkau tak usah royak apalah. Bi ahlika, dengan keluarga engkau tak usah royak gapolah kata kami mari ni, kami nak azab, kami nak membinasa akan engkau yang duk berlewatnya di bumi ini, di bumi Ordong ni. Deh, mun tak usah royak apa bi ahlika, bi qita'in minal lail, dengan satu potong daripada malam, nanti pada satu malam kami nak membinasa, kami nak balikkan akan bumi tanah bi qita'in, dengan satu potongnya daripada waktu malam. Wattabi adbarahum, dan mengikutilah engkau hilut adbarahum, ke belakangnya bagi mereka itu, yakni imshi khalfahum, engkau berjalan di belakang-belakang mereka. Di satu malam nanti mu tengok kami nak korekkan bumi, kami nak membinasakan bumi, nak korek bumi, nak gemah di atas pala-pala fuak duk lewat daripada kau engkau. Mu hati-hati. Tapi, mereka ayat istilah dah. Mung sembunyi, mung jangan royak gapo pada isterimu, pada anakmu, pada keluargamu. Kata fuak kami turun min langit nak membinasa. Tapi kami nak membinasa di daripada satu potongnya satu malam. Mu nanti tengok, lepas tu mu nanti berjalan sebelah balik belakang mereka. Tengok gapo nak jimu. Ni malaikat royak belah-belah dah. Sebab ya Nabi kan, wala yaltafit minkum ahadan, dan tidak berpaling daripada kamu oleh seorang pun, tak paling. Ya turut dah, tak ada dia paling daripada gapo dia? Daripada Nabi Lut. Kenapa engkau saat ni tu turut belakang li alla yara, supaya tiada nampak azima ma yang zilu bihim, bare tu li alla yara, supaya tidak nampak la ya Lut azima ma, akan kebesaran barang yang zilu, yang turun la ya bihim. Sebab tu malaikat tamu turut belakang-belakang mereka, mun jangan duk dekat. Nanti tengok supaya nak ambil malaikat oyak gini, supaya tak say we tengok tertengah azab Allah Taala hatta malaikat so korek bumi balik bumi, tak say we look lagi pula keluarga Lut tu tengok, takutnya jadi membuat ada getar, buat ada takut supaya kita apabila kita tengok satu perkara duk ingat sok mula pala apa ingat benda tu jadi benar ni dah pun kita kecek mudah-mudahan supaya kita tu satu ketika orang berdiri pok kita tak payah hantar kita. Adakah orang mari jupaknya apa dah? Sebab apa budak ni ni duk jadi menaling sepah pada orang berdepok ya daripada 3-4 tahun lepas. Lah ni dia kurni dia takut. Bawa bila dengar suara berdepok, orang main pi raya berde cucuh ya, berde gapo, berde bunga, berde kabak. Ya tak boleh dengar suara berde, tak boleh jadi menaling. Sebab apa? Sebab kurung apabila kurung tu orang berdepok ya dia tak payah. Maka ya tengok darah yak bersemuh. Maka lepas dah tu tak boleh dengar suara berde. Jadi lekat kurung. Sebab itulah malaikat suruh Nabi Lut giduk jah-jah dengan keluarga ya, nanti turut lek belakang supaya tak tengok azab kebesaran, azab yang Allah Taala turun pada mereka. Tengok. Gapo dia nya? Tengok sikit dah. Sini gapo kita katanya dia Allah Subhanahu Wa Taala wari azab ni tengok gimana. Dah. Jadi qauluhu ta'ala qalu inna arsilna ila qaumin mujrimin. Kata mereka itu malaikat, inna sungguh kami malaikat semua ni arsilna diutuhkan oleh Allah akan kami, mengutuh engkau Allah akan kami ila qaumin mujrimin, gi kepada kaum kata molek. Kisah ni patut kita tahu, kita ngaji tafsir dah apabila siapa tertengah kaum lagu mana Allah Taala membinasa mereka. Qalu berkata mereka itu malaikat-malaikat yang datang berjumpa dengan Lut. Innallaha arsalana li ahli qaumin al-musyrikin ad-dhalin. Sesungguh Allah Ta'ala utuhlah Allah akan kami. Arsalana, mengutuh, mensuruh, melatihlah Allah akan kami. Yakni 10 orang pada malaikat ataupun 13. Itu khilafur riwayah. Kata setengah malaikat datang nak binasakan kaum Lut ni. Kata setengah 13. Kata setengahnya 10. Katanya 3 orang. Maksudnya Jibril alaihi salam. Kemudian utuh Allah Ta'ala akan kami li ihlaki qaumin. Supaya nak membinasa akan satu kaum. Kaum mana? Al-musyrikin, yang syiriklah ia dengan Allah. Ad-dhalin, yang sesat mereka itu sesat dengan sesat dengan Allah, tak turut agama Allah, tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Lut. Lut royak gapo tak percaya apa ni. Hei, fok mu jangan duk mainlah jatah sama jatah. Jangan duk luah mau lewatlah jatah sama jatah. Jangan duk rotilah tetengah duk belakang tu, dubur tu jangan. Allah Taala marah nantilah azab Allah Taala turun.
Luk royak cekak-cekak dah kepada mereka, jangan duk lewat, jangan duk wati pada tubuh. Dah. Illa lalutan, malaikat engkau hiluk tak dibinasa. Tuhan tak binasa engkau. Wa ahlahu, dan ahlinya, ahli Lut. Al-mu'mini, nabi yang beriman, yang percaya, yang ikut dengan Lut. Falan nahlikahum, kau Tuhan kata kami tak mau binasa. Hum akan mereka itu. Falan nuhlikahum, maka lagi kan datang kami tak membinasa akan dia, akan mereka itu, akan kau gawa ahlalu. Adapun kulu meluk, kumpulan Lut, kaum Lut, hak tu Tuhan nak binasa, Tuhan latih tentera dia, Tuhan latihkan malaikat-malaikat turun bumi untuk membinasa akan kaum Lut. Tapi keluarga bagi Lut dan pula diri Lut sendiri, Allah Ta'ala kami tak membinasa lagi kan datang akan berkeluarga bagi Lut dan Lut sendiri. Wasanunjihim, daripada inna lamunajjuhum, kami nak melepaskan akan mereka, kami melepaskan mereka itu Lut dan pula keluarganya. Di mana wasanunjihim ajma'in, daripada inna lamunajjuhum, dan selagi kami nak mempelepas akan mereka itu, akan Lut dan ahlinya ajma'in. Tetapi lakinna zaujatahu, tengok bini-bini Nabi semua deh kufur dengan Allah Ta'ala. Abang tu kita tak ada kena pelik. Bini tu duk jadi penhar pun ada tak ada pelik. Bini ustaz jadi penhar tak ada pelik. Bini Nabi kufur. Bini Nabi Nuh kufur dengan Nabi Nuh, kufur dengan Allah. Kita tak ada kena pelik. Mengayak nakal lakin zaujatahu, tetapi istrinya, isteri bagi Lut, al-kafirata, yang kafir ini, wa qadaina, dan kami nak mempululus, kami nak menghukum biihlakiha, dengan membinasa akan dia, akan isteri bagi Lut. Kerana ma'al baqina fil azab, terkekal dia tu masuk dalam gulungan orang yang terkekal dalam azab Allah. Sebab tu dah kita jangan gaduh. Nak tengok molek kadang-kadang panah juga dah orang Tino ni, kadang bini babo pun panah. Kadang-kadang bini ka pasal kanak dunia set. Cau. Ponok cau. Banyak bini babo-babo jadi gila dunia. Orang panggil Fok Madi. Nak cari natu hak kaya-kaya ada kereta, kena kereta stelik, gila ke besi. Ada ke Fok mama-mama di sini? Bukan semua. Kalau mama baik ni, anak selera. Pilih natu, bukan pilih tu akhir. Pilih nu. Pasal lomek, pasal terbuka. Lomek tanya nipis. Kalau Fok tak pakai, ambil tak pakai ke, makan pasir. Kalau ambil lapis tak uat, nak kepo. Kena pilih lapis ni. Lapis tayar besi, pasal stelik. Lepas tu kalau pitu, kalau beng pun beng sport deh. Dia duk nampak benda tu. Sebab tu cuba tengok sendiri, tengok bini Nabi di kufur dengan Allah Ta'ala binasa. Lepas tu mama sendiri tak cukup babo pun binasa pun tu juga. Sebab tu kita tengok pondok, kalau sudah mama cuk pondok tu selerak sudah. Tengok. Babo nak apa tak boleh. Babo di kokok itu, ke mama kata apa. Panah. Pok ni bilih bini molek nah. Kita kira gini motor Sulaiman duk pondok tu nampak tegak juga, tapi lah ni kena jadi bad ni. Kena beringat deh. Kau duk kecak ngawai gula lega tapuk atas dah. Bawa bini lalu pak. Ni kena beringat. Jaga nah pok ni semua ni. Dek takut nak bad ni dek. Lah ni motor Fadil lah ni cegah kecau sedap pun ni. Bawa bini lalu pak supaya anak seluai. Ni kena jaga molek. Dek jangan jadi bad ni, jangan jadi bad ni. Jaga. Kena jaga kita boleh-boleh ni. Kita nak pagar kita, jaga kita, we molek, we kemah. Jangan bide demo anak kita. Jangan bide demo nah. Jangan bide demo tu dia tekan kita, dia kita Allah deh. Bini Nabi pun kafirah ni. Pas ini kita bukan bini Nabi, kita orang terapun tamada. Pas banyak orang Tino. Pas orang Tino dia tak lagi, dia asal tulai belok gitu dah. Ya jadi tak ada itu tulai belok sebab mik tulai rusuk kita dekat ngati. Tu buat pergi cek di hospital pergi isteri. Tulai rusuk kita tak cukup so. Hak ni lek kiri ni tak cukup rapak ngati belah atas dekat ngati kali. Hak ni Allah Taala mik cabut buat tahwa. Sebab tu retino dia panggil minat dinak daripada tulai rusuk yang belok. Sebab tu apabila kita kerah ya kita mah agama lalu tasydid musyaddid dengan agama ya patah ya pecah. Kalau kita tak lurus ya duk belok itu. Kita nak kokol lurus. Kalau buat kasar tak boleh. Kena kokol lurus. Dah. Kama dia azab Allah bagi kaum Lut ni gapo, iaitu para malaikat yang turun dari langit 13 orang ataupun 10 orang ataupun 3 orang termasuk bagi malaikat Jibril. Maka binasa itu dengan membalik bumi. Balik bumi mik hak bawah, naik ke atas, hak atas turun ke bawah. Lah ni upuk sepahang tak tumbuh di bahrul mayit. Kita tengok diri di Urdun. Lak masih kiak kena mata kena basuh lalu.
Dalam kamar dia, doktor kata apabila air baru mayit masuk dalam mata kita tak rasa lalu, mata kita nak membawa kepada punah. Masing sangat ikan seekor tak hidup dalam tu. Kayu sepahang tak hidup dalam lak tu di kawasan lak tu. Kerana Allah Ta'ala suruh malaikat korek mik di bawah patak, wak naik ke langit, remah hak atas, nah hak atas wak naik ke atas, lepas tu orang panggil patak bumi tu wak naik ke atas, lepas tu hak atas tu balik ke bawah sebab tu upuk tak tumbuh. Lepas tu masing sangat-sangat dah. Balik bumi pada waktu malam padahal mereka tidak sedar. Tak khabar pakak duk lewat lah, pakak duk buat maksiat lah, pakak duk. Nah, gawa duk lewat jatah sama jatah, malaikat mari pak tu buat rupa orang jatah, masuk dalam tu, malaikat pusingkan situ. Pusing tu balikkan bumi situ, binasa habis. Fok-fok bagi kaum malaikatnya illa lalutan wa ahlahu. Malaikat Lut dan pula keluarga bagi Lut ya tak binasa. Kaum ya tu habis gemah. Tapi sebab tu malaikat kata Lut mu turut jauh-jauh dah. Mu tengok lek belakang mereka imshi khalfahum, mu jalan lek belakang. Supaya malaikat tu sewi Lut tu nampak dan keluarga Lut nampak kan tetangnya malaikat saat itu mengazab mereka, balikkan bumi gemah tah mereka. Dek, mana? Al-Bahrul Mayyit yang ada di Ordong sekarang. Nak tahu pergi sana. Pergi Ordong ni nak kapal tambah 30,000 pergi sana. Dek. Lepas tu malaikat tu la takhafmu, jangan takut waktu kami mari. Fa inna ji'naka bil azab. Kami mari tu suruh mengazabkan mereka. Azab mana? Allazi kana yashukku fihi qaumuka. Azab yang duk mengadu-ngadu, yang duk syok. Tak apa, kami memang jatuh sama jatuh insya-Allah. Tu tak binasa ni. Duk syok lagi tertengok azab Allah. Tuhan remah turun binasa mereka itu. Sekat tu duka mereka kata wallahu a'lam. Dah buka beka sikit dah. Hai, Allahu Akbar. Ni orang panggil sebagai jadi peiktibar bagi kita. Pas kita lah ni jangan duk main dah. Kita tahu dah lagu mana sikit lagi. Lah ni duk jadi stino motino dah. Nah. Sikit lagi lagu mana. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia ya katanya. Ya kata siyama asyri akhirih. Lebih-lebih lagi pada akhir bagi 10 akhir bagi Ramadan, banyaklah kita ibadat, banyak kita sedekah, banyak kita baca Quran, banyak kita iktikaf di dalam bulan Ramadan. Siyama lebih-lebih lagi asyri, kena baca dengan jar. Orang panggil lapar selepas ada siyama, kena baca majru bagi siyama. Majru dengan sebab idafat siyama padanya. Siyama asyri akhirih. Lebih-lebih lagi 10 akhir daripada Ramadan, kita banyaknya sedekah, kita banyaknya gapo dia baca Al-Quran, kita banyaknya masalahnya gapo lagi? Yakni kita banyaknya iktikaf. Dah. Fayata'akkadu lahu, maka kuatlah baginya bagi as-saim, bagi seorang yang berpuasa ni, iktsarus salasati, membanyak yang 3, banyak hak 3. Al-mazkurati yang disebut mana banyak yang 3. Makna kata 10 akhir banyaklah hak 3 perkara disebut mana? Iksarus sadaqah, banyak ke sedekah. Lepas tu banyak ke apa lagi? Tilawatil Quran yang kedua. Yang ketiga banyak iktikaf di dalam masjid. Lebih-lebih lagi yang jadi kuatnya dan sunat sebagai muakkadnya pada bulan Ramadan yang 10 akhir ni, makna kita kena banyak lebih daripada awal Ramadan, daripada banyak sedekah, banyak baca Quran, banyak iktikaf lilittiba'i. Apa lilittiba'? Ai littiba'i fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kita nak ikut kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuthannu ayyam kutha mu'takifan ila salatil 'ain, dan disunatkan, dipergalakkan oleh syarak, ditutup oleh syarak ayyam kutha, bahawa mendiami ia seorang as-saim. Seorang berisagna berpuasa itulah duk iktikaf mengekali tu mana ta wa yusannu ayyam kusa, dan disunat puasa mendiami ia seorang yang berpuasa itulah seorang itulah mu'takifan hal kaunihi, hal keadaan dia tu duk iktikaf mengekali ibadat ila salatil 'id, hingga sampai kepada hari raya. Makna tahanan 21 22 je iktikaf, 23, 24, 29 sampai 30 hari tengok nak bulan, malam tengok nak bulan. Maka ya iktikaf lagi malam raya di dalam sejid sampai kepada sembahyang hari raya. Sunatnya begitu weh. Deh. Lagi pula sunat wa ayya'takifa, dan bosa disunat bosa iktikaf ia seorang qabla dukhulil ashri al-awakhir, belum daripada masuk 10 akhir lagi. Hak sunatnya, tapi ia tak akut
ataupun sebagai jadi takkid ataupun sunat muakkad yang kuatnya dekat-dekat wajib. Apabila 10 akhir maka dikuatkan kita iktikaf di dalam masjid. Tapi nak yak tersunat kita tu sebagai sunat bukan muakkad, masuk iktikaf dalam masjid bulan Ramadan belum pada masuk 10 akhir lagi. Wa yata'akkadu iktsarul ibadati al-mazkurati fihi ay fil ashri raja'an musadafatan lailatul qadri. Ha tengok. Wa yata'akkadu dan kuat, yakni sebagai sunat yang ditutup sangat-sangat kuat. Ailahu ailis-saimin, bagi orang yang puasa. Sunat yang kuat ke apa? Iktsarul ibadatil mazkurati, membanyak akan ibadat yang disebut. Mana ibadat sebut? Banyak sedekah 10 akhir, lepas tu banyak baca Quran di 10 akhir, lepas tu banyakkan masalah iktikaf di masjid. Ibadat tersebut padanya pada apa dia? Yakni pada al-ashri, pada 10 akhir kita banyak sedekah, banyak baca Quran, banyak iktikaf. Kenapa kita banyakkan yang kuat masalah baca Quran, sedekah ataupun iktikaf? Raja'a musadafati lailatul qadri. Baca dah. Kerana berharap-haraplah oleh seorang yang berpuasa. Kenapa kuat? Banyak ibadat, banyak sedekah, banyak baca Quran dan pula banyak iktikaf. Raja'a, kerana berharap oleh seorang puasa. Musadafati lailatul qadri, berkebetulanlah boleh malam Lailatul Qadar. Dia pun iktikaf 10 akhir, baca Quran pun banyak, ibadat pun banyak, sedekah pada 10 akhir. Kalau 27 banyak sangat sedekah kerana nak betul dengan malam Lailatul Qadri ai al-hukmi wal fasli aw syarafi. Satu dulu kami kata wallahu a'lam.